Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Setelah mengucapkan salam dan juga selawat, seringkas tadi beliau mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran yang dapat hadir ke wilayah Johor ini, dan beliau menyatakan datang daripada Palestin mewakili masyarakat di sana, dan pertemuan ini beliau menyatakan satu keistimewaan bagi beliau kerana ini menunjukkan hubungan yang akrab di antara harakah pergerakan dakwah di sana dan dengan kita semua di sini. Dan ini juga yang beliau nyatakan menunjukkan ketika ini pertemuan ini bertanda sokongan-sokongan yang semakin meningkat di antara pihak-pihak yang membantu antara kita semua kepada beliau, dan juga pertemuan ini adalah merupakan tanda dalamnya hubungan yang kita ada dalam dakwah ini. Dan saya ingin memberikan berita gembira kepada anda semua yang hadir bahawa ketika ini kita di Palestin sedang melalui fasa-fasa kemenangan dan peneguhan, khususnya di Palestin. Dan kami sebenarnya pada ketika ini telah melalui banyak peristiwa-peristiwa pertembungan dengan Zionisme sendiri. Tapi setiap kali kita keluar daripada setiap peristiwa itu, kami semakin kuat, semakin mantap, semakin teguh, dan kami semakin dapat merasakan hak-hak kami boleh kita ambil semula. Dan kami semakin yakin setiap hari-hari mendatang ini dengan tepat benar ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini Allah memenangkan perjuangan kita, dan kita amat berkeyakinan kita akan terus memenangi dalam kita terhadap musuh kita Yahudi, dan kita berkeyakinan akan mampu menyingkirkan dan menghalau sepenuhnya Yahudi daripada bumi Palestin, dan kita akan mengambil semula Masjid Aqsa dan juga kesucian insya-Allah. Apa yang saya nyatakan ini mungkin ia dianggap satu khayalan, satu yang tak pernah diimpikan. Kemenangan-kemenangan yang sedang dinikmati ini, khususnya 10 tahun yang lalu, peristiwa saat-saat akhir ini yang berlaku ketika ini merupakan mimpi seolah-olahnya begitu, ya. Tapi kita meyakini bahawa impian hari ini, realiti akan datang itu benar-benar berlaku ketika ini, di mana kita sedang menikmati, kita merasai ketika ini, sedang melalui ketika ini detik-detik awal kemenangan yang merupakan impian yang lalu yang kami impikan. Dan kami dapat rasakan ketika ini kami wujud, mampu merasakan diri kami wujud di lapangan dalam perjuangan tersebut, khususnya dalam berhadapan dengan Yahudi ini. Mungkin anda yang tinggal jauh, kita yang jauh lah di sini, tidak begitu jelas apa yang saya rasakan. Tetapi kami yang di medan lapangan amat merasakan ketika ini, fasa-fasa yang datang ini, kemenangan-kemenangan itu semakin mendekati yang kami rasakan. Biarpun musuh ketika ini mereka memiliki senjata-senjata yang hebat, senjata-senjata yang begitu canggih sebagainya, ditambah lagi dengan bantuan dan sokongan daripada pihak Amerika, tetapi kita dapat melihat mereka ini, pejuang atau tentera Yahudi, ialah orang-orang yang penakut, pengecut, takut dengan apa yang mereka ada ketika ini, walaupun dengan kelengkapan yang ada ketika berhadapan dengan kami. Oleh itu kami rasakan setiap hari-hari yang mendatang ini kami mendapat kemenangan-kemenangan serta sokongan-sokongan. Bahkan kita meyakini dunia pada hari ini semakin mengisytiharkan terang-terangan benci mereka kepada Israel, khususnya setelah berlakunya peperangan yang terakhir 2008 yang lalu dan berakhir pada awal 2009, di mana telah didapati dalam peperangan tersebut membongkar kezaliman dan juga buruknya perangai Zionis Yahudi ini. Bahkan 65% masyarakat barat ketika ini membenci kepada Israel, yang menunjukkan bahawa sekarang ini masyarakat bukan Islam jadi membenci Israel, dan ini kembali memberi kita kekuatan kemenangan. Kita rasa semakin mendapat perhatian di peringkat antarabangsa. Masyarakat Israel ketika ini, kalau kita lihat dalam keadaan yang amat mencemaskan mereka sendiri, ya. Kita boleh lihat antaranya ialah
masyarakat Israel di dalam mereka ini telah berpecah. Bukan saja berpecah itu satu kelompok, tapi banyak pihak. Antaranya masyarakat mereka berpecah belah dalam beberapa pendapat. Antara mereka tentera juga berbeza-beza pendapat, dan lebih malang lagi ialah para kiadah mereka, tentera mereka juga berbeza-beza pendapat dalam isu yang berlaku pada hari ini. Ini menunjuk petanda bahawa kerajaan Israel ini akan melalui kejatuhan kerajaan inhiar wujudan atau wujudan ini, ya. Dan lebih malang lagi, ketika ini kita dapati Israel itu sendiri sedang membuat kajian demi kajian untuk mencari cara-cara bagaimana mereka boleh kekal lagi, mereka boleh terus kekal. Dan ini membuktikan kerana mereka mencari jalan, bukti yang jelas mereka dalam keadaan yang gelisah teramat sangat dalam isu untuk wujud kekal, dalam isu untuk berada kekal di bumi Palestin yang mereka jajah itu. Dan sebaliknya membongkar banyak perkara lagi tentang mereka ni memang orang yang tidak layak dengan perangai mereka itu untuk berada di bumi yang bertuah itu, ya. Dan apa yang berlaku lagi, lobi Sohyoni di Amerika, lobi Zionis di Israel di Amerika, sebelum ini mereka menerima sepenuhnya berita daripada Israel sini, dan masyarakat Barat pun menerima sepenuhnya berita daripada lobi ini. Tetapi saat akhir ini kita dapati lobi Israel telah dinilai semula, dianggap bahawa berita yang mereka lontarkan, bawakan itu telah berita bohong. Dunia melihat berita yang lobi bawa ini berita tidak betul, yang bohong, dan juga menceritakan benda tidak benar. Bahkan mereka, masyarakat luar melihat tentang jenayah, tentang kezaliman, tentang keburukan apa yang Israel ataupun rakyat negara Israel buat kepada bumi Palestin ini, ya. Dan semakin hari kita dapati negara Israel semakin beruzlah, berasingan, semakin berasing menyendiri daripada masyarakat dunia, dan ianya bertambah hari demi hari. Masyarakat dunia memandang serong atau melihat serong kepada Zionis ini. Jadi isu ini sebenarnya itulah isu kegawatan sebenar bagi kerajaan Israel itu, ya. Dan ini merupakan juga kata beliau tadi petanda kematian ataupun mautus sari', kematian yang pantas yang kita boleh jangkakan kepada Israel ini sendiri. Dan ia mungkin satu negara yang akan pupus di bumi Afrika ataupun dengan keadaan seperti ini, ya. Dan apa yang berlaku, Israel sedang berusaha melalui medianya menutup perkara ini, menutup tentang kegawatan masyarakat mereka, negara mereka ini. Tetapi kami yang berhadapan secara langsung amat kenal mereka ini, tahu tentang ini, apa yang berlaku di sana. Dan insya-Allah tahun mendatang, 10 tahun mendatang, kita akan dapat rasakan akan benarnya apa kita yakini. Walaupun mungkin kita akan menghadapi peperangan-peperangan yang datang ini, mungkin peperangan yang besar, peperangan yang akan menyebabkan musibah besar pada kami, tetapi kita amat yakin dengan perjuangan kami, yakin dengan prinsip kami ini. Apa yang berlaku nanti, khususnya di negara Arab sendiri ketika ini, kita disaksikan hari demi hari negara itu sebenarnya perubahan yang berlaku semua membantu kepada kami untuk ke depan lagi berhadapan dengan Israel yang kita pahami ini. على سبيل المثال حينما الاستعمار البريطاني beliau menyeraikan contoh bagaimana perkembangan membuktikan kejayaan perjuangan Hamas itu sendiri, ya. Bermula dengan kita tahu bahawa peringkat awalnya British memberikan sokongan kepada Israel wujudnya di Palestin, dan dibantu oleh Amerika sendiri bersama British untuk menyokong Israel. Dan mereka memberikan satu projek yang besar, iaitu mereka membawa slogan Israel ini akan menjadi negara yang besar daripada Nil hingga Furat, daripada Mesir sampai ke Iraq, ya. Tetapi apa yang berlaku memang benar. Peringkat awalnya mereka dapat menawan Sinai yang luasnya 3 kali ganda Palestin. Tapi apa yang berlaku selepas perjuangan bangkitnya pejuang-pejuang Islam menentang mereka ini, mereka keluar daripada Sinai, ya, dan memusnahkan apa yang mereka miliki dari Sinai itu sendiri. Dan lebih menarik lagi, kita dapati selepas gagalnya projek Israel daripada Furat sampai ke Sinai, gagal masruk ataupun projek yang didokong oleh British dan Amerika, kita dapati lagi Israel juga telah keluar daripada Gaza, bumi Gaza yang dianggap oleh
mereka Gaza ini serta kawasan yang kecil dianggap oleh Israel kawasan ini sama, mereka anggap macam Tel Aviv, mereka jaga dengan betul dan mereka bina tempat-tempat orang Israel tinggal di Gaza. Saya sempat pergi ketika tengok kawasan yang luas, dulunya ialah tapak rumah-rumah perumahan Israel di sana. Apa yang berlaku selepas bangkitnya mukawamah ini, kumpulan pejuang Hamas dan seterusnya, mereka telah keluar daripada Gaza pada tahun 2005. Dan didapati lagi setelah gagal di projek Mesir yang Israel yang luas, gagal keluarnya daripada Gaza, mereka datang lagi dengan cuba satu projek baru lagi, iaitu projek untuk menjadikan Israel ini sebuah kawasan yang bakal mengawal politik di Timur Tengah. Ini projek baru mereka. New Middle East. New Middle East. Mereka mengharapkan Israel akan mampu mengawal negara-negara Arab yang ada semua itu kan. Tapi apa yang berlaku? Ini juga telah gagal. Mereka telah gagal menjadikan proses ini, bahkan mereka ubah cara lain lagi dengan membina jidar atau dinding ataupun tembok yang kita faham, tembok yang mereka menganggap sebagai untuk mengumpulkan di sebalik tembok ini Israel dan juga masyarakat Palestin untuk menghalang pada persangkaan mereka orang akan menyerang penduduk ataupun perumahan milik Yahudi ini. Tapi apa yang berlaku? Di sana pejuang terus bangkit, melakukan usaha-usaha untuk istishhadiyah, maknanya turun berjihad bersungguh-sungguh ini, tidak menghalang untuk masuk ke kawasan Yahudi ini. Jadi roket-roket yang dibina, yang dicipta oleh para pejuang dan juga orang yang masuk berani mati berjuang semua ini, tidak memberi erti sebarang usaha tembok tadi ini. Ya, memang tembok ini memisahkan kaum antara Arab dan juga Israel, tetapi dia tidak memberi erti apa-apa bagi para pejuang, menunjukkan setiap fakta-fakta ini, perancangan Israel daripada awal sampai sekarang mereka telah gagal menunjukkan kebangkitan pejuang-pejuang ini menuju kepada kemenangan yang tadi beliau nyatakan di awal tadi itu. باختصار مشاريع الاحتلال الصهيوني والتي وجد من أجلها وعظم من أجلها ودعم من أجلها من أمريكا والغرب. Baik, tadi kita telah melihat bagaimana daripada projek yang besar yang diimpikan oleh Yahudi semakin mengecil dan gagal. Dan apa yang beliau maklumkan lagi, projek Israel Zionis ini yang dibantu oleh Amerika ini, ya, kita dapati hari demi hari semakin mengecil. Dan sebenarnya ketika membina tembok tadi ini, yang kita lihat asalnya untuk mempertahankan mereka daripada serangan orang-orang Palestin, orang Hamas khususnya, sebenarnya telah menjadikan negara mereka tinggal seperti tembok itulah sebenarnya, ya, telah makin mengecil lagi. Jadi mereka itulah negara mereka yang di sebalik tembok itu. Dan sebenarnya apa yang saya ingin nyatakan lagi, di Israel sendiri setelah pun daripada beberapa tempoh yang lama yang berada di mana-mana negara, mereka ada satu perangai mereka membuat satu ghetto, ya. Ghetto ni yang tadi ialah tempat perkumpulan orang Yahudi di mana-mana tempat mereka berada di Amerika dan sebagainya. Tetapi masyarakat apabila melihat ghetto Yahudi ini, orang tahu ghetto Yahudi ini ialah masyarakat yang penuh dengan benda yang tak elok, ribanya, penipuannya, apa saja yang buruk di situlah pada ghetto yang dipahami oleh masyarakat di mana-mana tempat beradanya orang Yahudi. Dan apa yang berlaku pada tahun selepas tahun 1967, kita dapati orang-orang Yahudi berada di tebing barat, di Dhofah Gharbiah ni, ya. Dan mereka membayangkan selepas gagalnya projek yang besar ini, mereka nak mewujudkan satu ghetto baru penempatan orang-orang Yahudi, kelompok Yahudi di tebing barat ini, ya. Dan mereka cuba menuntut hak mereka berada di situ. Dan apa yang berlaku di antara Abbas sebelum ini, Arafat sebagainya ini berunding, mereka ingin merundingkan supaya ada di sana sebuah kawasan, ya, ini untuk orang Arab dan kami untuk orang Israel maksudnya, atau kawasan ghetto kami ini dianggap satu yang istimewa bagi orang Yahudi, yang mereka minta 3 syarat kepada pihak Abbas sendiri, pihak yang berunding ini memberikan 3 hak kepada orang Yahudi pada Israel ini, iaitu hak
untuk memiliki title negara Yahudi, negara yang ada kawasan, tanahnya ada, masyarakatnya ada, pemerintahnya pun ada, iaitu ini ialah area Yahudi, rakyatnya semua Yahudi, pemimpinnya juga Yahudi, yang tak mengizinkan mana-mana orang masuk. Ini ghetto yang ingin dibina oleh Israel, yang kita lihat pada satu pandangan mereka nak kekuatan, tetapi pada pandangan kita yang nampak dalam perjuangan, mereka semakin mengecil daripada yang mimpi yang luas, mimpi yang besar kepada ghetto yang kecil ini. Bahkan mereka mengatakan kalaupun orang Arab masuk, mereka hanya tetamu, mereka hanya pelancong, kena keluar balik, dan tidak boleh mana-mana election dibuat di tempat ghetto mereka yang boleh pihak luar masuk memenangi tempat ini, ya. Apa yang kita boleh gambarkan ini satu tabu atau gambaran yang menunjukkan Israel ini pada saat ketika ini mereka semakin takut, semakin cemas, semakin hilang, seolah hanya mencari satu tempat yang sakit-baki yang terakhir boleh wujud di bumi Palestin ini. Jadi oleh itu kita memahami, meyakini daripada silsilah cerita ini, keadaan semasa ini menunjukkan bagaimana semakin mengecil kedudukan Yahudi di bumi Palestin selepas semula daripada perjuangan-perjuangan Hamas yang mereka lakukan dalam hal seperti ini. Baiklah. Okey, boleh lagi? أتعبناك ها؟ La. Akhsha ikhwah tabi' insya-Allah. Baik, apa yang berlaku khususnya yang dibuat oleh Abu Ammar iaitu Abbas, ya. Sebenarnya usaha yang dibuat oleh Fatah sendiri telah terbukti usaha yang gagal dan tak diharaplah, batal lah, atau yang tak elok, ya, yang terbatal sebenarnya. Dan sebenarnya beliau boleh kita istilahkan sebagai perompak ataupun penjenayah yang cuba mengalihkan perjuangan sebenar Palestin. Istilah dia, qati' tariq. Naam. Jadi beliau mengisytiharkan Abbas ini ialah perompak sebenarnya yang ingin mengambil hak sebenar rakyat Palestin itu. Beliau cuba pula mewakili dan cuba membuat cara yang salah tadi ini, ya. Jadi apa yang dibuat oleh Abbas ini tidak boleh diterima. Kerana apa? Perjuangan ataupun yang diperjuangkan oleh Abbas, mereka nakkan Palestin itu hanya tepi barat sikit itu, sedangkan kalau diterima benda itu dari segi geografi sendiri, antara tebing barat dengan Gaza, di tengah-tengahnya ialah kawasan milik Israel. Jadi kami akan terpisah di antara Gaza dengan tebing barat. Mana boleh terima perkara ini, ya. Satu, satu lagi, Abbas pula mendakwa dia ingin memperjuangkan dalam sesi proses damai yang dipohon itu, meminta supaya pengiktirafan Al-Quds, Masjid Al-Aqsa itu hak milik Palestin. Faham tak kita apakah sebenarnya yang diperjuangkan oleh Abbas tentang Al-Quds sendiri? Kita faham bahawa Al-Quds yang diperjuangkan oleh Abbas itu hanya semata-mata kawasan masjid sahaja, haram masjid itu sahaja. Sedangkan Al-Quds yang kita faham bukan itu sebenarnya. Itu hanya sekedar 144 meter persegi daripada Masjid Al-Aqsa. Tapi Quds ini dipahami sejak zaman Turki Osmani lagi, kawasannya agak luas daripada itu lagi. Apa yang kita inginkan, itulah قلت 144 دنم اسف انا قلت متر دنم maaf silap tadi. Apa Dunum. okey, silap, ya. Tak, dia salah terjemah. Dia salah cakap tadi, ya. Anta qulta meter murabba. كأنني قلت Okey, sebenarnya kawasan Masjid Al-Aqsa itu kecil, tapi Quds ini 144 dunam ini lebih ekar. Luas tak luas? Maknanya Quds ini lebih luas lagi. Tapi yang diperjuangkan ialah apa? Hanya apa? Masjid Al-Aqsa itu saja. Oleh siapa? Oleh Abbas. Kita tak boleh terima perkara ini. Syukur saya nak tashdid. Takhbatna ya akhi. Oleh itu, ini merupakan perkara yang sangat bercanggah dengan apa yang kita hendak. Kami para pejuang inginkan Palestin daripada sungai Furat itu sampailah ke tepi laut Gaza itu semua. Semua itulah Palestin. Sedangkan yang Abbas nak hanya apa? Kecil kawasan tepi barat, dan ibu negaranya ialah hanya masjid sahaja.
Jadi ini satu pertemuan dengan apa yang kita hendak dan apa yang Abbas kendaki ini. Dan sebenarnya dalam hal ini masyarakat ataupun rakyat bersama kami, bersama para pejuang, dan dalil atau bukti yang jelas ketika ini dalam pilihan raya yang lalu semua berpihak kepada kita. Dan kami sebenarnya dalam hal ini semakin kuat. Walaupun usaha-usaha untuk menamatkan kami, mengalahkan kami semakin kuat dan semakin mantap, dan kami lebih kuat lagi daripada dulu dengan apa yang kami ada pada hari pada hadapan dengan suasana sebenar ketika ini. Pejuang semakin menghampiri kemenangan, Abbas semakin terkubur insya-Allah. طبعا نحن نتحدى في حركة المقاومة الإسلامية. Kami ingin menyatakan beberapa perkara penting, dan kami ini diisytiharkan sebagai Hamas dan pasukan jihad Islami dan pasukan yang lain. Kami ketika ini digunakan dapat mengambil dengan secara kekerasan dengan jihad kami sekeping kawasan atau satu kawasan, iaitu namanya Gaza ini. Kita walaupun hanya mendapat sedikit ketika ini dalam perjuangan kami, tetapi kami sekali tidak akan mengiktiraf Israel. Ini pegangan kita, dan kami terus mencabar Israel, mencabar Amerika, bahawa kami tidak akan sekali-kali mengiktiraf Israel di bumi Palestin walaupun kami digunakan tanah sedikit ketika ini yang kita dapat ini. Oleh itu kita ingin membuktikan kepada sejarah, kepada pihak dunia, pada dunia keseluruhannya, fakta yang kita ada, Israel ini dan mana-mana penjajah yang menawan mana-mana negara sebenarnya tidak akan boleh dikeluarkan dengan rundingan, dengan apa jua, melainkan dengan apa? Bil muqawamah, dengan perjuangan kita, dengan perang kita terhadap mereka. Ini yang kita ingin beritahu kepada dunia. Jadi hari telah kita berlaku, yang berlaku hari ini kita dah mampu mengambil semula, mengeluarkan Israel daripada Gaza, dan juga kita akan cuba berusaha ke arah yang lain lagi. Baik, situasi sekeliling kami, kami sekarang ini merasakan masyarakat khusus di dalam Palestin semakin menyokong sama kami, dan mereka semakin kuat menyokong kami kerana kefahaman akidah mereka, keyakinan mereka bahawa inilah jalan yang ada dalam membela ataupun membebaskan bumi Palestin ini. Sebaliknya situasi yang lain di pihak yang kedua, pihak musuh pula, Israel semakin melemah atau menjadi lemah. Tadi kita lihat beberapa agenda-agenda besar semua gagal. Sampai sekarang dia nampak ghetto pula yang kecil saja, Bukan sahaja mereka ini gagal dari sudut bukan sahaja gagal dari kawasan mereka kekurangan, tapi sokongan antarabangsa juga semakin mengurang. Terbukti Amerika ketika ini yang dulunya banyak membantu Israel telah kurang membantu Israel ini kerana hal Amerika sendiri yang gagal di banyak tempat ketika ini. Di Afghan gagal, di Iraq gagal, dan banyak negara mereka cuba menakluki gagal, menyebabkan Amerika menghadapi keadaan krisis mereka sendiri. Bukan sahaja kerana gagal menawan ataupun menguasai negara-negara yang mereka cuba jajah, juga gagal dari aspek masyarakat dalaman sendiri yang begitu kritikal bagi Amerika. Dan perkara yang sama juga, selain Amerika semakin lemah dan Eropah juga semakin lemah, dan kita dapati apabila melemahnya Amerika, makin lemahlah Eropah kerana banyak polisi-polisi bersamaan antara kedua pihak ini. Dan apa yang berlaku pula lagi, selain Amerika yang menjadi dokongan lemah, kita dapati berita gembira pula, iaitu Arab Spring yang sedang berlaku. Hari demi hari kita melihat bagaimana negara-negara Arab ini bangkit, menumpangkan, menjatuhkan kerajaan-kerajaan yang dulunya menyokong Israel. Bersama Israel, mereka tidak lagi boleh menyokong Israel lagi. Jadi sekarang ini berarti bantuan untuk Israel semakin, Amerika tak bantu, Arab pun tak makin bantu. Siapakah yang tinggal lagi? Berarti yang makin tinggal sekarang ini ialah perjuangan yang dibina atas jihad ini semakin kelihatan jelas mampu untuk berhadapan dengan Israel, insya-Allah, yang tiada sokongan lagi mereka. Tapi kita semakin kuat dengan bantuan daripada banyak hal lagi. ودقيقتان بعد هذه الترجمة بس لأطمئنكم يعني وأحييكم. Jazakallah khair. Baik. Sekarang beliau ingin menceritakan tentang kedudukan Harakah Mukawamah Hamas ini sendiri. Kita boleh umpamakan seperti kisah ibu yang mengaku anak. Kita tahu dalam kisah zaman Nabi Daud dulu, ada dua orang ibu dengan seorang anak ini, kedua-dua mendakwa ini anak saya. Ini anak saya.
Maka Nabi Daud ketika menghadapi dua orang ibu mendakwa anak ni milik mereka, kata siapa yang sebenar? Maka keputusan yang dibuat, kalau macam ini kau nak dakwa, saya potong dua je lah. Ambil lah parang ni, potong ni. Kita nak potong tadi ini, siapa yang menjerit? Ibu kandung sebenar tu menjerit. Jangan-jangan dia nak aku kan. Barulah tahu bahawa ibu yang tak menjerit ini bukan siapa? Ibu yang rela anak dia potong tadi ini sebenarnya dia nak ambil buat jahat saja, nak aniaya kawan tadi ini, maka tak kisah. Maka confirm yang menjerit tadilah ibu sebenar kepada anak tadi ini. Kisah ini saya nak berumpama begini, kata dia iaitu hari ini kita mendapati Yasir Arafat, PLO ataupun Abu Ammar ini, Abbas ini, dia mendakwa dialah pejuang apa? Dia pejuang sebenar Palestin. Kami pun mendakwa kami pejuang Palestin. Tapi siapa walad sebenar? Siapa anak, siapa ibu sebenar kepada anak ni? Palestin ini kan. Jadi apa yang berlaku ialah Abbas dengan kelompok kemunculnya, dia mendakwa dialah pejuang Palestin sebenar. Tapi apa yang dia buat? Dia cuba untuk berdamai, dia cuba untuk berbuat helah sebagainya ini. Akhirnya apa yang didapat? Sekarang sebenarnya kamilah yang terbukti ibu kepada siapa? Palestin ini. Bukan sahaja sokongan daripada rakyat dalaman, rakyat di Gaza menyokong, memang engkaulah Hamas yang sebenarnya lebih berakal, lebih cerdik daripada puak ini. Kamulah bapa kami sebenar atau ibu kami sebenar. Ya? Dan bukan sahaja rakyat Palestin, dunia luar pun melihat Hamas lah ketika ini yang sebenar-benarnya. Jadi perdamaian dengan Israel, salam yang dibuat bertahun-tahun ini menunjukkan temberang terbuka ataupun pembohongan yang terbuka setelah kita lihat lagi apa yang dibicarakan, yang dipersetujui telah terperencong jauh daripada perjuangan Palestin ini. Tetapi kita lihat satu realiti yang sebenar ketika di Algeria, ya, di mana ketika dahulu Algeria ini tak dijajah oleh Perancis, tentera Algeria ini ramainya daripada orang-orang yang sebenarnya belot kepada rakyat sendiri menyokong Perancis ini. Ketika mana Perancis keluar daripada Algeria, orang yang dulu mendakwa dialah pejuang membela Algeria ini, mereka lari daripada bumi Algeria kerana rakyat telah bangkit. Ketika lari keluar dibawa kapal, apa yang berlaku? Perancis pun tenggelamkan mereka ke laut, mati semua. Hari ini yang berlaku juga sama, insya-Allah. Dia kata hampir lagi Abbas ini yang temberang ini, tunggulah, tak lama dia akan hilang juga. Jadi menunjukkan kami di sini, insya-Allah, isu ini kamilah. لا إن شاء الله يجي إن شاء الله يجي InsyaAllah kamilah anak ibu sebenar kepada bumi Palestin ini. Lepas rekan-rekan terjemahan semangat sikit hari ini. Dia ingin menutup tadi dengan kata-kata bahawa insya-Allah kita akan menyaksikan bersama insya-Allah kemenangan yang kita yakini tadi ini, ya. Kita akan menyaksikan bersama dan antum juga menyaksikan bersama tak lama lagi kemenangan ini. Dan sebenarnya kalau kita umpamakan kami dengan antum, kami ini kalau dalam satu anak panah itu kami depannya lah. Kami lah yang akan kena dulu mengenakan musuh itu. Tapi anda semua yang di belakang. Tapi kalau sebagai satu senjata alat, yang belakang dan depan saling penting untuk memenangkan juga. Tak boleh kepala sampai, ekor tak sampai. Jadi apa yang berlaku pada hari ini, kami di depan, antum juga bergerak, kita akan menyaksikan, sama-sama kita menyaksikan dan terlibat dalam hal ini, memenangkan apa yang kita menangkan ini. Ya, kita tahu mungkin di sebahagian daripada kita ada kelompok yang lemah, tak mampu nak berjihad, seperti kita dalam perang Tabuk kan. Kita Rasulullah mengarahkan dalam perang Tabuk itu, ada yang tak mau perang, dia pun menangis, air mata tak boleh pergi berperang, dia berdoa. Maka berdoalah mereka, ya Allah menangkanlah sebagainya ini. Tapi kalau anda hari ini, anda bukan sahaja tidak lemah, tapi anda juga hari ini sama-sama menyumbang, sama-sama mendukung, sama-sama berkempen, sama-sama buat satu aktiviti. Kemenangan ini kita bina bersama. Kami di hadapan, anda ada semua di sini. Walahu nafs ajr al-mujahidin بالمناسبة هكذا القرآن. Insyaallah. Dan juga dalam hal ini kita akan sama-sama menikmati kemenangan ini bersama. Kita bina bersama. Kalau tadi tentang wanita, ya, kita baca sejarah Khansa seorang saja dalam perang Al-Qadisiyah. Tetapi Khansa di Gaza hari ini ratusan. Sama wanita ialah Khansa yang berani berjuang, berani berjihad, ingin anak mereka syahid dan sebagainya. Yang menunjukkan masa depan amat kita yakini kemenangan semakin hampir. Dan insya-Allah anda semua tadi ini dengan apa yang kita buat ini, dengan kempen, dengan apa sahaja kita buat membantu menyokong mereka ini, kita juga insya-Allah mendapat pahala jihad. Seperti mereka dapat pahala jihad di medan, kita pahala jihad di belakang yang membuat apa yang kita mampu buat insya-Allah. Dan beliau tutup minta tak nak soal jawab. Soal wahid ya akhi, soal saya. تفضلوا.